Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali kita di siri audio Ramadan yang dibawakan oleh Hijrah Ad. Alhamdulillah, kalau kita lihat hari ini zaman teknologi, zaman komunikasi yang hebat, kita boleh berhubung dengan rakan-rakan, saudara mara, ibu bapa, guru-guru kita yang daripada tempat-tempat yang jauh. Dalam tempoh yang begitu singkat, dalam beberapa klik kita boleh berhubung dengan mereka. Bahkan boleh melihat wajah melalui FaceTime, melalui video call dan sebagainya, seolah-olah kita berada di depan mereka. Dan ini satu fenomena yang tak pernah dibayangkan pun barangkali oleh generasi-generasi manusia sebelum ini. Namun kemudahan ini, kita boleh berkomunikasi dengan social media, dengan semua platform-platform yang ada ini, ada kebaikan dia, Alhamdulillah, tetapi ada juga keburukan-keburukan yang kita perlu berikan perhatian. Dan hari ini dalam kita anggap sebagai satu gaya hidup yang terbuka, pelbagai perkara tentang kehidupan kita ni kita share di social media dan kita mendapat pelbagai respon. Ada orang yang kritik, mencemooh kan, netizen yang triggered. Ada juga orang yang memuji, menyanjung, mengagumi kita. Dan secara hakikatnya kita tahu banyak benda yang orang lain cakap tidak benar. Misalnya kalau dia bercakap buruk tentang kita, menggambarkan kita jahat sekian-sekian, hakikatnya tidak demikian pun. Demikian juga sebaliknya, bila orang sebut tentang kebaikan-kebaikan kita, memuji kita, banyak yang apa mereka sangka itu pun tidak benar. Sebab tu kalau kita lihat, penting untuk kita faham satu prinsip bahawa diri kita ini, we are not defined by what people perceive about us. Kita tidak didefinisikan dengan apa yang orang fikir dan cakap tentang kita. Orang boleh anggap kita buruk, orang boleh anggap kita baik, tapi hakikatnya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu realiti sebenar. Sebab tu hari ini tak boleh kita mengambil pendirian ataupun menganggap karakter kita dan diri kita ni worth dia, value dia adalah dengan apa orang cakap. Apatah lagi dengan jumlah likes, jumlah comments, jumlah share, yang sebenarnya orang-orang muda hari ini ramai yang hidupnya sangat terkesan dengan benda-benda yang kita anggap macam remeh ni, tapi dia sangat memberikan impak. Sehingga ada negara-negara yang misalnya Instagram remove jumlah like daripada dilihat oleh netizens dan juga rakan-rakan yang boleh komen dan sebagainya, agar mengurangkan rasa anxiety, mengurangkan rasa depression. Sebab kalau dia dapat like banyak, dia mungkin rasa happy. Kalau dia dapat like kurang, dia mungkin rasa tak happy. Ataupun orang komen memuji, menyanjung, dia rasa seronok. Bila orang kritik, dia rasa down. Benda-benda yang sebenarnya tidak ada asas banyak pun kalau kita lihat dari sudut hakikat nilai yang sebenar. Sebab tu kalau kita lihat, ada satu aspek yang sangat penting dibincangkan. Nabi SAW berulang kali menekankan, dalam Quran pun ada ayat-ayat yang menegaskan tentang hal ini, dan juga ada doa-doa yang diajarkan. Termasuklah kata-kata para sahabat, orang-orang terdahulu dalam sejarah Islam yang sangat takutkan hal ini. Yang mana kita nak fokus pada hari ini adalah, tadi kita sebut ada aspek kritik, ada juga aspek memuji kan. Kita nak fokus pada aspek memuji. Kalau kita lihat secara asalnya, kalau kita boleh sebutlah secara hukumnya, okey je kita boleh puji orang, orang boleh puji kita, selama mana dia adalah dalam kadar yang sederhana dan tidak melampau. Tapi hari ini kalau kita lihat, kadang-kadang bila orang puji, dipuji melampau-lampau kan. Sebab tu kalau kita lihat, misalnya waktu Nabi SAW dalam peristiwa Nabi naik ke langit, ke Mi'raj, Nabi, setiap pintu langit sewaktu dibukakan untuk Nabi SAW mendapat akses dan naik daripada satu langit ke langit dan seterusnya, Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi yang terdahulu di langit-langit yang berbeza. Dan apabila mereka bertemu, Nabi-Nabi ini akan menyebut, marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Mereka akan sebut selamat datang kepada saudara yang saleh dan juga Nabi yang saleh. Mereka memuji Nabi SAW. Cuma sewaktu mencarahkan hadis di dalam riwayat Imam Bukhari ini, Imam Nawawi rahimahullah menyebut satu perkataan dan ungkapan yang penting untuk kita berikan perhatian. Dan Imam An-Nawawi menyebut dalam hadis ini terdapat keharusan untuk memuji seseorang itu secara berhadapan, direct. Hari ini mungkin menerusi komen, menerusi WhatsApp message, menerusi Facebook tagging dan sebagainya. Sekiranya dia berasa aman daripada perasaan ujub, kagum dengan diri sendiri, dan juga selamat bagi orang lain daripada
sebab-sebab yang boleh mendatangkan fitnah, ujian kepada keimanan dan juga keikhlasan dia. Ini apa yang disebut dalam Al-Minhaj, iaitu syarah kepada Sahih Muslim. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalau kita lihat, para sahabat begitu serius memandang aspek memuji ni. Sebab kita pun perasan, selalunya bila orang puji kita, pada tahap sederhana kita okey, kita tak ada, kita boleh merasa aman daripada gangguan-gangguan ataupun fikiran-fikiran yang timbul dalam benak kita tentang diri kita sendiri. Dan tetapi apabila kita ni dah jadi satu budaya trending yang mana kita mengejar pujian-pujian manusia di media sosial ataupun di dalam kehidupan seharian ini, benda tu sangat merosakkan spirituality kita. Sebab tu kalau kita lihat hari ni ada syarikat, ada selebriti, ada ulama pun, ada ahli politik yang ada tim khas yang berfikir setiap minggu macam mana nak jadikan nama dia trending, macam mana nak jadikan pujian itu melimpah ruah kepada dia, kerana dia nak bentuk satu persepsi awam, public opinion yang baik pada dia. Dan dia mempamerkan banyak benda lah untuk mendapatkan hal tersebut, termasuk mempamerkan ibadah dia, mempamerkan segala kebaikan-kebaikan yang dia anggap itu sebagai contoh lah kepada orang ramai. Tapi dalam proses tu dia menjadikan diri dia sebagai pusat tumpuan. Dan kalau kita lihat, Imam Al-Ghazali pernah menyebut dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali sebut ada dua keburukan yang besar apabila kita membiarkan diri kita dipuji secara melampau. Yang pertama, dengan pujian menyebabkan seseorang itu rasa sombong, takabur, dan dia rasa kagum dengan diri sendiri. Itu sangat bahaya. Bila kita mula rasa kagum dengan amal-amal saleh yang kita buat, kita mula kagum dengan pencapaian-pencapaian kita, iaitu kagum pada diri sendiri. Yang kedua, apabila kita suka dipuji dan sering dipuji, kita akan rasa cukup dah aku dah cukup baik. Kita dah takkan tambah amal kita dah tak ada progress, dan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab itu ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Namun doa ini dikaitkan bahawa yang membacanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan saudara-saudari boleh lihat doa ini ada di dalam satu buku doa yang sangat popular sekarang ni, nama dia Hisnul Muslim. Perisai Muslim lah kalau terjemahan dia di Malaysia ni. Boleh cari buku ni di online pun ada, apps pun ada. Dan dalam doa yang ke-232 Nabi sallallahu dalam hadis ini diajarkan doa apabila dipuji. Dan matan doa ini sangat menarik, iaitu Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau pertanggungjawabkan aku di atas apa yang mereka sebut tentang aku. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku di atas apa yang mereka tidak tahu. Kan? Kita sedar sebenarnya ada banyak realiti yang orang tak tahu tentang kita, tapi orang bersangka-sangka terlampau-lampau baik tentang kita. So kita mohon ampun kepada Allah di atas apa yang orang lain tak tahu. Dan dalam bahagian terakhir daripada doa tu kita menyebut waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah diri aku lebih baik daripada sangkaan yang mereka sangkakan. Ini satu doa yang sangat penting hari ini kita kena baca. Apalagi kita hari ini terdedah kepada kadang-kadang pujian-pujian yang melampau sehingga kita rasa seronok, kita rasa excited sangat dengan pujian tu, yang mana itu sebenarnya Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis. Nabi dengar ada seorang sahabat ni dia puji melampau-lampau seorang sahabat yang lain, lalu Nabi kata, waihak, celakalah engkau. Bayangkan Nabi guna perkataan yang berat ni. Nabi kata, engkau telah memotong leher sahabatmu. Dan Nabi ulang perkataan tu banyak kali, miraran. Engkau telah memotong leher sahabatmu. Sebab apa? Para ulama menyebut memang pujian ni macam pisau di leher. Kalau tak dikendalikan dengan baik, dia boleh memotong. Maksudnya dia boleh memudaratkan dan merosakkan diri kita sendiri. Sebab tu kita doa, ya Allah, jangan pertanggungjawabkan aku di atas apa orang kata tentang aku. So kita sedar, kita tundukkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, engkau tahu aku yang sebenarnya. Kau jangan pertanggungjawabkan aku dengan apa yang orang sebut. Kadang-kadang orang puji, oh dia ni sangat pandai, dia ni sangat baik, dia banyak tolong orang, dia ni
sangat pemurah dan sebagainya lah, yang kita mula rasa kagum, kita jatuh dalam bahaya. Dan kita sebut, ya Allah ampuni aku di atas apa yang orang tak tahu tentang diri aku, hakikat diri aku. Dan terakhir kita sebut, ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Dan bayangkan yang doa ni adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni, dengan keadaan dia yang tak sukakan pujian ini, dia menyorokkan begitu banyak amal soleh dia. Dalam dia menyorokkan banyak amal soleh dia, yang direkodkan, yang diriwayatkan, itu pun sudah begitu mengagumkan kita bila kita membaca betapa dia boleh infak seluruh harta dia, betapa dia yang terawal. Kalau Nabi tanya siapa yang hari ini dah sedekah, siapa yang hari ini dah ziarah orang sakit, siapa yang dah ziarah kubur, semuanya Abu Bakar As-Siddiq dah lakukan sebagai orang yang pertama setiap pagi. Bayangkan berapa banyak lagi kebaikan yang dia sembunyikan, yang kita tak tahu pun tentang dia. Dan kalau boleh kita nak tutup dengan satu ungkapan daripada Imam Ibnul Jauzi. Beliau menyebut, sebenarnya bila orang puji kita ni, kita kena sedar apa yang mereka puji itu adalah keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan ataupun menjadikan lapik di hadapan kita, supaya mereka tak nampak hakikat dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Seorang puji itu sebenarnya mereka memuji tabir yang Allah letakkan, dan mereka memuji keindahan tabir itu. Sebab tu jangan bagi ruang syaitan. Dia sentiasa menanti bila seorang hamba akan rasa kagum pada diri dia, bila dia akan rasa bangga dan ingin dilihat, ingin didengar pujian, dan dia akan masuk dan menggoda. Dan jangan lupa iblis, masalah pertama yang menimbulkan ketakaburan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dihalau keluar dan dilaknat, adalah sebab dia jealous dengan Adam AS bila dia tak dapat pujian dan recognition daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita memuji sahabat-sahabat kita bersederhana, kita mendoakan, itu yang lebih baik, dan kita berhati-hati. Sama ada kita memuji itu, kita orang yang memuji itu berhati-hati, jangan melampau, kerana itu boleh, kalau ikut kata-kata Nabi SAW, memotong leher sahabatmu. Dan kita pula kalau berada di tempat orang yang dipuji, kita baca doa ini, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Semoga Allah SWT lindungi hati kita daripada ditusuk ataupun leher-leher kita daripada terpotong oleh pujian-pujian melampau yang merosakkan diri kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga ikuti dan subscribe Telegram kita, Telegram Hijrah@, dan boleh cari link tu di www.hijrah@.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.